Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Cuaca hari ni seperti biasa sangat cantik. Tak hujan. Dan tumbuh-tumbuhan ni pun hidup segar kan. Jadi seperti biasa hari ini saya nak cerita sikit berkenaan dengan isu-isu mahkamah syariah. Kali ini kita nak ambil topik apa? Tengah sedap ni kan. Jadi berkenaan dengan orang kata yang baru bernikah lah. Saya nak cerita sikit berkenaan dengan perkahwinan di awal. Masalah-masalah yang timbul di awal perkahwinan. Jadi bagi mereka yang dah berkahwin akan tahu tahun pertama selepas bernikah, apa yang sebenarnya berlaku, apa yang best sangat ke, ada yang positif, negatif. Itu yang kita akan bincangkan berkenaan dengan hari ini. Jadi ada yang nak bagi tahu, ada pasangan berkahwin disebabkan keputusan keluarga. Maksudnya keluarga yang jodohkan. Ada yang berkahwin disebabkan atas diri sendiri. Jodoh tu ditentukan kita diri sendiri. Maksudnya kita tentukan, saya nak kahwin. So persetujuan bersama, berkahwin atas kehendak bersama. Dan ada juga yang berkahwin katanya terpaksa. Ya ke? Terpaksa. Dia kata dipukau. Ada dia kata, nah saya dengar, dia tak tahu apa, tiba-tiba dia kahwin. Itu yang saya pernah alami sendiri. Jadi dikatakan dia tak tahu, tiba-tiba dah kahwin. Okey. Dalam isu ni nak bagi tahu sebuah perkahwinan ni adalah satu perjudian. Ada orang berkahwin sampai 6 bulan pun dah bercerai. Ada orang berkahwin 10 tahun lepas tu bercerai. Dan ada yang berkahwin sehingga ke akhir hayat tak pernah pun bercerai. Itu yang sebenarnya kita nak. Berkahwin tapi jangan bercerai. Cuba selesaikan sebaik mungkin permasalahan. Ini kan suami isteri biasalah kan. Kita ada ego masing-masing. Suami pun ada ego, isteri pun ada ego masing-masing. Itu bergaduh tu biasalah. Namanya kehidupan berumah tangga. Tak pernah bergaduh tu saya pelik. Tu yang tak bergaduh tu senyap, tiba-tiba sampai surat cerai terus. Jadi suami terpinga. Dia tak pernah pun kata tak setuju, tak pernah pun marah-marah kat saya. Tiba-tiba surat cerai sampai di rumah. Ini juga yang berlaku. Jadi saya sebagai pensyarah ini saya nak nasihat sikit. Bila anda berkahwin, kita dah berkahwin, tu tanggungjawab kita tu dah lain. Bujang lain, dah berkahwin lain. Kena ingat. Kalau anda masih lagi apa tu orang kata masih fikir anda bujang, ikutlah kehendak sendiri masing-masing. Tapi bila kita dah bertangga, seorang lelaki kena bagi nafkah, sediakan tempat tinggal, makan minum. Itu isteri jalankan tanggungjawab, mengemas rumah ataupun menyediakan keperluan rumah. Kerja-kerja orang perempuan lah senang. Nak cerita lebih-lebih pula. Cerita orang perempuan punya kerja tahulah kan. Jadi menyempurnakan satu keluarga. Jadi nasihat juga saya dah berkahwin, tolong kita cari rumah kita sendiri. Tak ada rumah, kita sewa. Mau flat pun tak apalah, asalkan kita bawa isteri kita tinggal di rumah kita. Jangan kita tinggal dengan mak ayah kita ataupun orang-orang lain lah kan. Kalau boleh kita bawa isteri kita tinggal bersama kita. Sebab tu orang kata sanggup sehidup semati, berkorban apa saja. Itu kata-kata cinta masa bercinta dulu. Jadi apa yang ada kita makan bersama lah. Kalau kita tinggal dengan mak ayah kita, bukan tak bagus kita tinggal dengan mak ayah kita, tapi kita mesti ingat kadang-kadang tu suami pun tak. Kalau kita adakah di antara suami atau isteri setengah tu tak setuju pun duduk di rumah mak mertua, rumah dia. Kadang tu adik-beradik pun ramai. Tak cukup bilik pun. Kan rumah Malaysia kemudian 3 bilik, 4 bilik. Termasuk kita
Kan adik ipar semua. Kemudian adik-balik kita tadi tak ada privacy lah. Jadi sebagai lelaki, saya nasihatkan kita bawa keluar, tak jauh pun tak apa, berdekatan, jadi rumah yang berasingan. Jadi kita boleh belajar hidup berdikari. Sampai bila kita nak mengharapkan mak ayah kita kan? Sampai bila? Asyik mak, asyik ayah, asyik mak. Kita ni dah umur dah berapa? Dah 20 lebih, 30 lebih. Ya. So kita kena buat keputusan yang bagus lah. Nanti dah ada anak lagi. Jadi cuba cari haluan sendiri. Dalam waktu yang sama, hubungan keluarga tetap erat. Tapi kita belajar. Belajar supaya kita dapat penuhi keperluan untuk isi juga dapat penuhi keperluan kita, sebab kita duduk bersama. Kalau kita duduk mak ayah kita, semua disediakan mak ayah, masak pun mak kita masak, kadang tu bil semua pun mak ayah kita bagi. Jadi senang pula, macam senang tak sudah. Jadi kita kena buat sesuatu. Ini bukan yalah, setengah keluarga kaya, apa salahnya kan? Rumah sampai 7 bilik, 8 bilik, siapa nak duduk kan? Duduklah kan, tak ada masalah. Ini kita cerita bagi golongan sederhana. Okay, kalau anda nak mendidik isteri kita, nak mendidik keluarga kita, kita kena duduk berasingan, bina rumah hidup, bina hidup kita sendiri. Itu penting. Kalau tidak, anda takkan ada masa untuk menasihati isteri kita, menasihati suami kita. Sikit-sikit mak, sikit-sikit ayah. Jangan kita, bila kita dah rumah tangga, cuba cari laluan kita sendiri untuk kita bina hidup kita. Ketua keluarga, suami adalah ketua keluarga dan ibu adalah menyempurnakan keluarga. Moga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.